30 hari Zulkaidah, Allah kata pertamat sekali dengan Zulhijjah 10 hari. Besarnya kita duk ada ni, tuan-tuan duk mengaji ni, malam ni dulu masa zaman Nabi Musa adalah waktu Nabi Musa menelaah dengan Allah Taala. Zulhijjah. Ni kan calang-calang bulan ni. Tu jangan tinggal bulan ni buat ibadah buat. Tak apa, kita buat salah berbetul boleh. Apa salahnya? Allah ampun dosa kita. Dalam bulan Zulhijjah ada hari raya Aidil Adha, hari raya korban. Jatuh berapa hari bulan? 29 lah. Betul, hari Khamis tu raya. Hari Jumaat raya kedua, hari Tasyrik, betul. Okey, 29. Hari raya Aidil Adha, dia tak dapat lari daripada satu cerita Nabi dengan anak yatim. Cerita pilah alang-alang. Tuan-tuan hari ni, tadi saya tengok tuan-tuan macam nak tepuk tangan, tapi tak tahu boleh tepuk ke tak kan? Patut tuan-tuan boleh takbir je tadi tu. Bayangkan, dalam kalangan masjid untuk Ramadan saja, tuan-tuan kutip paling banyak 67,000 tuan-tuan. RM2. RM2 tu, tuan-tuan dekat sini saja kutip 67,000. Bagi tengok berapa ramai orang bagi. Tu. Mana ada orang lain boleh tin lagi? Tak ada orang boleh tin lagi tu. Itu saya seronok tengok la ilaha illallah, hebat masjid ni. Terima kasih. Jadi sebagai tanda terima kasih, saya cerita kat tuan-tuan macam mana Nabi ra'i anak yatim. Nabi tu anak yatim sepasai dah. Ini cerita dia. Macam mana Nabi meraihkan orang yang senasib dengan dia. Jadi masa hari raya Aidil Adha, Nabi pergi semayang. Kita semua tahu sunnah semayang raya, kalau pergi jalan nu, balik jalan nu. Itu sunnah. So Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi pergi semayang, jumpa ramai orang. Bila balik semayang raya, nak balik rumah lah. Sebab sunat makan. Hari raya Aidil Adha, jangan makan lagi sebelum semayang. Balik semayang, balik cepat-cepat main makan. Ketupat, lemang apa semua main makan masa tu. Lepas tu, bila dalam perjalanan balik, kan budak-budak hari raya, budak-budak sonok. Budak-budak duk wak-wik sonok. Nabi jalan tengok budak-budak duk sonok ni. Okay, alhamdulillah, masya-Allah. Dalam Nabi jalan, ada satu orang budak dekat penjuru belah sana, satu lorong yang sama, ada seorang budak duduk kat penjuru. Dia duduk teriak, menangis, budak tu menangis. Nabi tengok awal, dia ni seorang aja menangis. Nabi pi. Tapi tuan-tuan kena faham tau. Hak ni kira lagu macam Perdana Menteri jalan balik raya. Lepas tu tengok ada budak menangis, singgah kat budak tu bercakap. Ini bukan calang-calang orang. Ini bukan Perdana Menteri, ini Rasul. Ini Presiden segala makhluk. Dia sempat lagi tu. Perhati budak menangis tu. Perhati tu Nabi pergi kat dia. Nabi bagi salam kat dia. Nabi kata, ya ghulam. Mata beki. Ham nangis bersiapa? Dia kata, dia tak perasan yang tanya tu Rasulullah. Dia berbudak, budak. Mungkin dia tahu Rasulullah, mungkin dia selawat kan. Tapi dia rupa tu dia mungkin tak cam. Budak. Jadi bila dia tengok siapa yang nangis. Dia kata ammu. Dalam hadis tu dia tulis ammu. Dia panggil pakcik. Dia tak tahu tu Rasulullah. Dia kata ammu. Saya ni anak yatim. Bapa saya mati berjuang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi terus orang kata berasa hati. Orang kata macam, ya Allah, pak dia sahabat aku. Syahid dalam perang dengan aku. Lepas tu Nabi kata, siapa dekat sini? Dia kata, mak aku telah dikahwini oleh lelaki lain. Dan lelaki itu telah menghalau aku keluar rumah. Budak tu kata. Dan lelaki tu ambil harta aku semua. Aku tak ada apa, aku duduk tang sini menangis. Nabi dengar lagu tu. Nabi bercucuk air mata. Lepas tu Nabi bisik dekat dia. Saya rasa hak ni kalau bisik dekat kita, lala tu kita suka.
Nabi kata apa kat dia? Nabi kata, mau tak? Kan dia tak kenal Nabi siapa? Dia panggil Ammu, pakcik. Lepas tu Nabi kata, mau tak kalau aku bagi kat hang satu benda? Budak tu tanya, apa dia pakcik? Mau tak kalau Rasulullah jadi ayah hang? Allah. Mau tak kalau Siti Aisyah jadi mak hang? Siti Fatimah jadi kakak hang, Sayyidina Ali jadi abang hang. Hang ada saudara nama Hasan dan Husin. Baru budak tu perasan. Ini Rasulullah. Tapi sebab budak tu barangkali ayah dia didik dia cantik. Apa dia kata? Sudah pasti saya mahu ya Rasulullah. Bila budak tu kata-kata lagu tu, Nabi pegang tangan dia. Nabi bawa balik dia. Seret dia balik rumah. Tarik dia balik rumah. Nabi bawa dia balik rumah. Balik-balik rumah. Nabi bagi dia baju baru. Nabi bagi dia makan sedap. Nabi bagi dia main dalam rumah Nabi. Nabi bagi dia semua benda hak budak-budak suka Nabi bagi dekat dia. Sampaikan tadi dia tu budak yang paling sedih sekali. Sekarang dialah budak yang paling gembira. Dia keluar daripada rumah Nabi. Dia main jumpa member-member dia yang lain. Sebab apa? Dia nak main dengan dia. Dia pun keluar main, kata dia pun seronok mencerit. Dia lebih daripada hak mereka lain. Hak member-member lain kata, dia ni, tadi dia yang duk teriak lebih. Dia bertanya dekat dia, tadi bukan hang yang duk teriak. Kenapa hang paling seronok daripada kami? Dia bertanya begitu kat dia. Dia kata, macam mana aku tak seronok? Bapa aku Rasulullah. Mak aku Siti Aisyah. Kakak aku Siti Fatimah. Abang aku Zaidina Ali. Dan aku ada saudara Hasan dengan Husin. Apa kata budak-budak tu? Kalaulah bapa kami pun mati masa berjuang tu, kami cukup seronok. Budak-budak seronok tu. Itulah cara Nabi kita menyantuni anak yatim. Luar biasa. Tarik pergi rumah bagi semua tu. Jadi kita yang mana yang boleh buat sikit-sikit ni, Alhamdulillah. Jangan kendok dah, jangan kurang lagi. Elok, tambah lagi, buat elok-elok. Buat sesungguh-sungguh lagi buat untuk anak yatim. Nabi sampai tahu macam tu. Dia tak buat pun tak apa. Dia boleh sap ya Nabi. Jalan-jalan tengok dia. Lah, tak ada apa. Umar, ambil dia saya balik rumah. Nabi boleh buat lagu tu. Takkan sahabat nak tolak. Tapi main dengan Nabi kita. Allah, terpegang, tertarik balik rumah. La ilaha illallah. Maknanya tuan-tuan buat tu kira betul dah lah. Terima kasih. Semoga Allah merahmati tuan-tuan semua. Amin. Baik. Bulan ni orang kenal dengan nama bulan korban. Pasal dia ada satu peristiwa yang legenda. Peristiwa macam mana seorang lelaki hanya mendapat satu mimpi daripada Allah, menyembelih anaknya tanpa bicara panjang. Terus pergi dekat anak dia kata, wahai anakku, apa pandangan kamu? Aku mimpi aku sembelih kamu. Anak tu boleh jawab, wahai ayah, buat. Ayah akan dapati aku seorang yang sabar. Macam mana dia boleh dapat anak lagu tu? Dia main daripada awal cerita dia. Cerita dia, cuba tuan-tuan tengok. Masa Nabi Ibrahim ni nak boleh anak lah, Nabi Ibrahim ini melalui banyak peristiwa. Apa dia? Nabi Ibrahim lahir dalam keluarga. Boleh kot saya sebut lagu tu lah, no? Sebab ada orang kata ayah dia. Ada orang kata pakcik dia. Jadi kita tak tahu mana satu. Dua-dua boleh pakai lah. Tapi kita kata dua-dua betul. Jadi kita abang kata keluarga. Senang. Jadi siapa yang kata ayah, betul. Siapa kata pakcik, betul. Tak payah gaduh. Buang masa. Gaduh nak tunjuk siapa hadis sahih tak sahih. Buang masa. Lah cerita pun tak tahu kepala ekor pergi mana. Jadi cerita dia Nabi Ibrahim, Allah sengaja lahirkan dia. Dalam keluarga dia ada orang yang kontraktor buat berhala. Kelas A ke kelas F tak tahulah. Kontraktor buat berhala. Dia kerja pecah berhala. Tuan-tuan cuba bayang kalau keluarga tuan-tuan lagu tu. Jangan tu. Susah. Pakcik kita, bapak kita buat berhala. Kita duk hentam berhala bagi pecah. Itu tu kalau boleh kat mereka pukul tu tak kira dah. Allah pilih dia duduk dalam keluarga tu. Sehingga kan dia kata ke ayah dia, ya abati,
Loh, pak cik dia ke pak dia kan buat berhala. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim. Dia Nabi yang ke-6 dalam 25 Rasul. Maknanya Nabi Ibrahim dah ada Rasul-Rasul dan Nabi sebelum dia. Dia dah tahu ajaran yang lurus. Nabi Ibrahim lah yang paling lurus sekali disebut sebagai Millata Ibrahim Hanifah. Lurus. Sebab tu kita Muharram Nabi Muhammad hijrah. Safar Rabiul Awal Nabi Muhammad lahir. Rabiul Awal ni, Rabiul Sani, Jamadi Awal, Jamadi Sani ni kira semua Rasulullah lah cerita dah. Ada yang bincang lahir, sejarah, khalas lah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selesai, habis Jamadi. Lepas Jamadi akhir, Rejab, Isra Mi'raj Rasulullah juga. Sya'ban, nisbu Sya'ban Rasulullah juga. Ramadan, Nuzul Quran, Lailatul Qadar Rasulullah juga. Syawal Rasulullah juga. Hari raya kita Aiduna, hari raya kita. Lepas tu masuk Zulkaidah, Zulhijjah, bukan Rasulullah, Nabi Ibrahim. Semua yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buat dalam syariat haji, semua bukan Nabi, faham tak? Bukan Nabi buat. Nabi mewajibkan apa yang Nabi Ibrahim buat. Boleh faham tak? Punya terror Nabi Ibrahim ni. Lurus dia. Jadi dia jalan lurus. Tapi keluarga dia buat berhala. Tapi Allah rakamkan dialog Nabi Ibrahim ni. Ni termasuk pengorbanan, tuan-tuan. Pengorbanan ni antara benda yang pengorbanan paling besar. Yang ni yang mak bapak, anak-anak tak boleh lawan. Orang yang tak ada anak, dia tak boleh lawan. Dia tak boleh marah. Tajuk ni dia tak boleh marah. Habis kami yang tak ada anak nak kata apa? Bukan tajuk tu. Tu bukan tajuk hang tak teres sebab hang tak ada anak. Tak. Tapi nak abang kata, orang yang ada anak, ada benda yang kita tak boleh lawan dia. Apa dia? Korban perasaan. Korban perasaan. Mak bapak tak ada ke teringin nak pakai baju lawa, nak makan sedap? Ada. Nak pergi berjalan? Ada. Tapi main dengan anak punya pasal. Korban habis semua tu. Tu sebab tu Allah rakam cerita ni. Dia tengok ayah dia tengok pakcik dia buat berhala. Dia boleh kata, ya abati, wahai bapak kesayangan aku. Bapak kesayangan. Bukan. Woi lu tu. Bapak kesayangan. Dialog dia Allah rakam. Ya abati, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'ah. Hai bapak, pasal apa kamu, wahai bapak kesayangan aku, pasal apa sembah makhluk tak boleh, lima ta'budu ma la yasma'u, benda yang tak dengar, wa la yubsiru, tak tengok, wa la yughni anka syai'ah, tak boleh bagi apa-apa ke ayah. Dia kata hang suruh cakap banyak. Ayah dia balas dia lagu tu. Hanya dia cakap banyak. Ni Tok Wan kita apa semua duk buat lagu ni. Hang diam sudah. Dia cakap dengan ayah dia baik. Dia kata kalau macam tu tak apalah, aku akan istighfar pada Allah untuk ampunkan dosa kamu wahai ayah. Siap cakap macam tu. Apa keadaan kita yang membuatkan kita boleh bersifat kurang adab dengan mak bapak kita, sedangkan mak bapak kita bukan buat berhala. Semua sembah Allah. Dan hari ni punya cerita. Anak-anak hari ni, dia tambah-tambah yang mana tahfiz ni. Kena jaga anak-anak tahfiz. Tak mau tolong mak bapak, rugi. Awak hafal Quran, cik hafal Quran, mesti cik tahu ayat-ayat pasal Al-Quran, pasal mak bapak. Nabi Ibrahim, bapak dia tu confirm tak lurus jalannya. Tapi dia masih lagi cakap, wahai ayah kesayangan aku. Kena marah, dia kata, tak apalah ayah, saya doakan Allah ampun dosa ayah. Selama mana saya ada kudrat, saya akan doa. Selama mana saya ada hayat, saya doa. Itu janji dia dalam Quran. Sampai Allah kenapa benci benda tu, tak boleh. Nabi Ibrahim, macam mana perasaannya? Hanya Allah saja yang tahu. Daripada jiwa yang lurih lagu tu, dia membesar. Bila dia besar, satu peristiwa tu dia nak juga bagi pengajaran. Ni cerita ni dalam Quran lah. Dia pergi sembah mayang apa tak tahulah. Dia tak pergi. Dia masuk dalam gedung tu, ambil kapak, pecah semua berhala, ambil
kapak tu, buh kat yang berhala besar tu. Dalam Quran sebut, yang terbesar di kalangan berhala tersebut, Allah sebut dalam Quran. Lepas tu, dia balik-balik, terkejut tengok semua berhala pecah. Dia berkata, ni siapa yang ajar ni? Member-member dia kata, siapa lagi Ibrahim? Dia seorang tapi. Ibrahim, bahasa Ibrani. Satu, Raha tu, Ra alif, Ra. Him, Ha, Ya, Mim. Satu. 3 perkataan. Ibrahim. Abrahim. Tu bapa. Raha tu umat. Him tu sekalian umat. So bapa kepada sekalian umat tu nama dia, Nabi Ibrahim. Sebab tu kalau dalam Quran ada satu tempat kita boleh baca Ibrahim, Abraham, Ibrahim. Ada satu kiraat. Tuan-tuan boleh baca kat situ. Tapi ejaannya yang tak ada ya belakang. Kan Ibrahim kan alif ba ra alif ha ya mim. Kita baca wa iz qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Itu cerita Nabi Ibrahim ayat 260 surah Al-Baqarah muka surat belah kiri atas. Itu Ibrahim alif ba ra alif ha ya mim Ibrahim. Ada satu tempat alif ba ra ha mim. Tak ada ya. Tang sini boleh baca banyak. Ibrahim, Abraham, Ibrahim. Orang boleh baca. Pasal apa tu memang nama dia. Nama Ibrahim. Bapa kepada sekalian. Semua para nabi lahir daripada dia. Pecah dua. Nabi Ismail turun sampai ke Nabi kita. Nabi Ishaq turun sampai ke mana? Bani Israel semua tadi tu. Bayangkan bapa kepada mereka semua tu. Nabi Ibrahim. Oh, terror. Terror. Kata ni Ibrahim yang ajar lah ni. Cari dia. Panggil dia. Ibrahim. Hang ke pecah ni semua? Dia kata, tak. Nak pecah ni semua kena ada kapak. Mana ada saya ada kapak. Dia kata, mana hang simpan kapak? Dah, mana ada kapak saya? Tengok siapa pegang kapak, dia tunjuk. Orang berhala besar tu lah dia pegang. Dia kata, dia lah yang pecahkan. Dia pakalih kat dia, dia kata, hey, dia ni batu, bukan dia boleh buat apa? Buah kat dia. Dia kata, kalau dah tahu batu, pasti sembah dia. Mereka pula kena balik. Mereka kena, dia marah. Marah tu yang mereka tahu dia masuk dalam api pun. Qul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hai api, jadi sejuk untuk Ibrahim. Api pun boleh tunduk dengan Allah untuk Nabi Ibrahim. Luar biasa. Ini dahsyat punya orang. Itu dia. Bosak sikit, menikah. Menikah sampai umur 80. Tak ada anak. Tak ada anak. Kuatlah kata nak merajuk ke, nak marah Tuhan ke, nak pergi kenuri, merajuk kalau orang tanya tak ada anak ke apa. Tak ada koyak. Relax. Sedangkan dia Nabi, doa makbul. Apa salah kalau dia angkat tangan? Memang dia angkat tangan. Dia sendiri sebut dekat Allah. Tuhan, aku tak pernah berhenti daripada doa untuk minta anak. Bagi kat aku anak. 80 tahun. Doa minta anak. Kita baru kahwin 5 tahun tak ada anak. Pergi kenuri orang tanya, mana anak? Koyak dah. La ilaha illallah. Apa kita tak seronok dapat hidup? Allah pilih hidup kita lalu seperti jalan Nabi Ibrahim. Bangga. Siapa yang ada anak, bangga. Kerana macam Nabi-Nabi lain. Siapa tak ada anak, bangga. Macam Nabi Ibrahim, Nabi Zakaria. Mereka tu doa makbul. Sehari pun tak pernah berhenti doa daripada minta anak. Setahun 365 hari. 80 tahun. Sekali pun tak pernah. Orang tak koyak. Tak ada masalah. Allah bagi. Bila Allah simpan lagu tu, Allah punya formula macam mana? Fa inna ma'al usrin hakada. Wa inna ma'al usrin 2 kali. Al-usri alif lam. Fa inna ma'al alif lam. Fa inna ma'al usrin. Usrin susah ada alif lam. Fa inna ma'al usrin. Yusra senang tak ada alif lam. 2 kali. Fa inna ma'al usrin yusra. Wa inna ma'al usrin yusra. Apa maksudnya? Maksudnya, kalau ada alif lam,
Maksudnya satu. Selepas satu kesusahan, yusra, tak ada alif lam. Maknanya apa? Akan datang banyak kebaikan. Berapa tahun hang jaga, tak ada anak? 80 tahun. Hang sabar? Yes, of course. Jangan takut. Aku bagi anak hang semua Nabi terus selesai cerita. Khalas. Allahu Akbar. Tak apa. Dapat lagu tu. Boleh anak. Nabi Ismail dululah. Kahwin dengan Siti Hajar. Dapat Nabi Ismail. Itu saya ringkaskan cerita lah. Tak cerita pergi jumpa Raja Mesir. Macam mana boleh kahwin dengan Siti Hajar. Khalas. Itu tajuk. Kalau spesifik. Sejarah Nabi Ibrahim. Itu mungkin kita cerita. Ini cerita pengorbanan. Kita cerita yang korban sajalah. Khalas. Lepas tu. Kahwin dengan Siti Hajar. Allah kurniakan anak Nabi Ismail. Masya Allah. Ini anak luar biasa. Ini anak luar biasa. Ibu. Maafkan saya ya. Jangan marah kalau saya cakap macam ni. Apa dia? Nabi Ibrahim selalu tak ada di rumah tau. Sebab bila dia ada di rumah, dia akan tinggalkan mutiara-mutiara untuk mendidik anak dia. Lepas tu dia tak ada, dia pergi duduk dengan Nabi Ismail pula. Lepas tu dia tak ada, saat dia main duduk dengan Nabi Ismail. Saat dia pergi duduk dengan Nabi Ishak. Perjalanan, satu rumah dekat Palestin. Satu rumah dekat Mekah. Lepas tu macam tu jarak dia. 1,700 kilo. Tak ada kat rumah. Tapi anak dia luar biasa. Falamma balagha ma'ahu sa'dah. Ketika mana sampai umur dia boleh tolong ayah dia. Apa maksud dia? Ayah dia tengah buat Kaabah. Anak boleh mai bagi tahu dekat ayah. Ayah, ada apa-apa yang cik boleh tolong ke? Tobatlah hum nak dapat daripada seorang anak tak dapat kita. Betul tak betul? Tengok anak ni punya didikan. Luar biasa. Macam mana bapak dia didik? Wallahu'alam. Ini ilmu dia akan macam mana dia. Masa kecil. Dapat anak daripada Siti Hajar. Siti Sarah rasa macam Allah menang kat dia ni pula dah. Dah lah bini nombor 2. Boleh anak pula kat dia dulu. Dia kata boleh tak bawa pergi jauh sikit? Boleh? Allah kata betul? Setuju? Bawa pergi duduk jauh. Pergi Mekah. Masa mai di Mekah, ni hadis sahih Imam Bukhari Muslim. Apa dia kata? Nabi cerita kat kita. Nabi kata, ketika Nabi Ibrahim, ya Allah uji dia, betul. Nabi Ibrahim ni luar biasa lah. Dia punya perasaan dia tu. Saya pun tak tahulah. Sebab tu Allah puji Nabi Ibrahim. Allah kata, wa Ibrahim alladhi waffa. Dan Ibrahim tu dia ada sifat waffa. Sifat ni tak share dengan mana-mana Nabi. Dia seorang aja ada. Wa Ibrahim alladhi waffa. Nabi Ibrahim ada waffa. Nabi lain tak share. Soleh Nabi lain share. Siddiq Nabi lain share. Siddiqan Nabiya. Semua Nabi share. Waffa Ibrahim seorang aja ada. Orang lain tak ada. Ni kekasih Allah ni lain macam ni. Khalilullah ni kekasih Allah ni lain macam. Semayang pun langit ke-7 duduk. Mana tiang arash? Sebelah tiang arash. Dahsyat Nabi Ibrahim. Pasal apa? 80 tahun tak ada anak. Allah bagi anak. Baru boleh anak. Terus suruh pindah. Daripada Palestin pergi duduk Mekah. Tak apa. Kita boleh pindah. Tapi syarat dia ada tengah jalan. Apa dia? Jangan bercakap sepatah pun dengan anak bini. Tuan-tuan try buat tengok. Keluar daripada sini batu 10 nak pergi Bangi tengok. Jangan duduk bercakap duduk dalam kereta dulu tu. Biar madam duduk tanya banyak kali. You, kita nak pergi mana ni? Tengok. Mai sampai depan traffic light tu mampu dah. Bayang Allah kenal perangai orang perempuan lagu mana, perangai kita macam mana. Dia letak syarat macam tu. Pergi berjalan jangan bercakap sepatah pun. Wala kalam. Tak boleh cakap apa pun. Aduh. Sengap Nabi Ibrahim sepanjang jalan. Dia sengap, anak bini sengap. Tanya tak jawab. Ya, lurus. Cuba bayang dalam otak tu berserabut lagu mana. Dahsyat.
Sampai-sampai tengah padang pasir tak ada apa. Ya Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi zi zar'in 'inda baitikal muharram. Masa tu kalau tuan-tuan tengok Jabal Qubbais ni Kaabah, ni Kaabah tengah dah ni. Ni dataran dah pecah dah semua luah tu. Sebelum tu ni Jabal Qubbais. Yang ni Syuaib Ali dia naik lagu tu. Dia duduk lagu tu, dia naik lagu tu bukit, dia naik lagu tu. Ni Safa, ni Marwah naik lagu tu. Kaabah tu duduk atas situ aja. Mai dah turun bukit, naik bukit man, mai kat lembah lagu tu, tengok ada sikit batu hitam memang tanda Kaabah sikit. Siti Hajar pun tak tahu lagi masa tu. Tinggal dalam situ. Tinggal letak. Balik. Nabi cerita baca hadis. Letak. Balik. Tu. Jangan cerita perasaan isteri dia. Hak tu telah dah. Hak dia tu. Jalan diam. Sengap. Jalan. Nu balik Palestin tu. Hak isteri duk tanya ni apa ni. Tak jawab sepatah. Sebab isteri dia cerdik. Siti Hajar tanya. Ini perintah Allah ke? Last kali dia tanya yang tu. Kau daripada tadi tak bercakap. 1,700 kilo berjalan tak bercakap apa. Sampai letak belah. Hai, lain macam ni. Ni apa tak ada. Ni perintah Allah ke? Tanya sekali lagu tu. Pak, baru dia berhenti. Jawab sepatah ya. Naam. Tu je. Bila dia kata lagu tu, Siti Hajar kata, Allah pasti tak akan sia-siakan kami. Bila dia dengar lagu tu lega. Pergi berjalan ujung sampai di sebalik bukit. Baru dia mengendap tengok balik anak bini okey tak okey. Dia doa. Doa tu ada dalam juzuk 13. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi zi zar'in 'inda baitikal muharram. Hai Tuhan, aku tinggal keluarga aku duduk sini. Tolong bagi mereka rezeki. Jadikan mereka rajin semayang. Jagakan mereka itu. Apa ayat tu? Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Itu doa tu masa duk mengendap tengok keluarga elok doa. Daripada jauh pasal Allah suruh. Habis lagu tu. Selang mai tu. Anak dah besar dah. Anak tu bila tengok ayah duk buat Kaabah, mai tolong pasang Kaabah. Punyalah nak habaq kata anak tu Allah iktiraf dia buat Kaabah dengan ayah dia tu. Nama hak dia bina tu panggil Hijir Ismail. Sampai hari ni Hajarun, batu. Seketui. Hujur, batu banyak. Hijir, batu yang disusun. Kalau tutup semua jadi lagu ni, hujrah. Bilik. Bilik banyak, macam rumah kita, dia panggil hujurat. Tu surah Al-Hujurat. Dia main perkataannya tadi tu. Hujrah, batu. Hajarun, batu. Hujur, batu banyak. Hijir, batu yang disusun tapi sekerat. Tak terbuka sana, terbuka sini. Tutup semua tinggi. Hujrah. Bilik banyak, jadi hujurat. Bilik. Itu istilah perkataannya. Punyalah nak habang Allah iktiraf dia punya binaan. Bubuh nama Hijir Ismail. Punya tolong pak dia buat. La ilaha illallah. Tuan-tuan, mana selama kita ada anak, mana ada anak. Ibu, ada apa yang cik boleh tolong kat dapur, tobatlah home. Kalau dia buat lagu tu, mak dia kata, hai, hang ni biar betul. Ni main kumpul semua baca Yasin tengok. Apa kali Jumaat dah ni? Ini dapat daripada anak Nabi Ibrahim. Luar biasa. Tadi Aisyah kita tak azan, tak apa kah? Dah pukul ni saja nak abang tuan-tuan. Lagi 5 minit, 10 minit. Pukul 9 dah habis dah. Habis dah. Bukan lama pun kuliah. Saat sudahlah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu bila habis buat Kaabah dengan anak, siap
Allah sebut akhir juzuk 1. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Tu dalam tara lagu tu. Dalam tara tu Allah bagi yang tu tak ada anak umur 80, hantar anak isteri tak tahu duduk tang mana, tak dalam tu. Allah kata apa dalam Quran? Aku bagi dekat dia semua tugasan. Fa'atammahun. Ibrahim sempurnakan semua. Allah yang iktiraf. Perfect dia buat. Semua. Saja selit cerita sikit. Antara benda lain yang mungkin tuan-tuan tak tahu. Syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita semua yang lelaki kena sunat khatan. Nabi kita dah disunat awal, lepas tu semua umat dia kena sunat. Syariat sunat ambil daripada siapa? Nabi Ibrahim. Bila? Masa umur Nabi Ibrahim 80, Allah turun wahyu. Ibrahim sunat diri hang sendiri menggunakan kapak. Hadis sahih. Bayang ya Allah. Benda hak paling sakit untuk orang lelaki. Yang tu tak boleh buat 2 kali tau. Beranak sakit tak mana pun boleh banyak kali. Sunat sekali tu ya. Pasal tu orang tua dulu dia suka ugut kita betul. Hei, tegak aku sunat lagi sekali. Kita betul apa? Hak tu kira paling azab lah untuk kita kira. Tu tara orang katuk mata kita, doktor buat kat kita. Tok Mudin yang buat. Nabi Ibrahim, ni hadis sahih, tuan-tuan boleh baca. Nabi cerita kat kita, Nabi kata, adapun Nabi Ibrahim ketika umurnya 80 tahun, Nabi habaq spesifik dalam hadis. Umur dia 80 tahun, turun wahyu daripada Allah. Ibrahim, sunat diri kamu menggunakan kapak. Tuan-tuan bayang, dapat ni katalah dia duduk, ni kita tak tahu lah dia tidur mimpi ke apa, tak tahu. Okay. Katakan, tengah duduk, Allah bagi wahyu. Ibrahim, malaikat Jibril baca, Ibrahim, hang kena sunat, ni syariat hang kena khatan. Lah ni, terus ambil kapak, duduk, tarik, pam, bagi terus. Macam, apa khabar semua? Dia saja boleh buat, orang lain tak boleh buat. Minta maaf. Ingat, kita bukan nak membanding-bandingkan atau nak kata Nabi mana ni, bukan. Kita boleh compare sebab ada dalil. Dalil dia awal juzuk 3. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Minhum man kallama Allah. Rafa'a ba'dahum darajat. Dan tilkar rusul dan nabi-nabi itu faddalna ba'dahum ala ba'd. Kami bagi kelebihan di antara satu dengan yang lain. Minhum man kallama Allah. Ada di kalangan mereka yang cakap dengan Allah. Yang lain tak boleh. Nabi Musa seorang aja. Dalil dia, wa kallamallahu Musa taklima, dan Nabi Musa bercakap dengan Allah. Orang lain tak boleh. Orang Nabi lain perantara dia malaikat Jibril. Nabi Musa direct dengan Allah. Nabi Musa kan ambil Taurat tu 40 hari. Asai 30. Allah suruh perhabis bagi 10 hari tambah. 30 tambah 10 jadi 40, betul? Pasal apa kena tambah bagi jadi 40, 10 hari lagi ya? Hikmah dia tak tahu apa dia. Tapi nak abang, 10 hari ini adalah 10 hari Zulhijjah. 30 hari Zulkaidah, Allah kata pertamat sekali dengan Zulhijjah 10 hari. Besarnya kita duk ada ni, tuan-tuan duk mengaji ni, malam ni dulu masa zaman Nabi Musa adalah waktu Nabi Musa menelaah dengan Allah Ta'ala. Zulhijjah. Ni kan calang-calang bulan ni. Lepas tu jangan tinggal bulan ni buat ibadah buat. Tak apa, kita buat salah apa betul boleh. Apa salahnya? Allah ampun dosa kita. Tapi apa nama tak mana tadi cerita? Macam mana boleh masuk Nabi Musa pula dah? Ada kelebihan. Tak. Saya nak kata macam ni. Kan saya kata tadi, dia dapat wahyu, pam, terus buat, betul? Betul saya kata apa tadi? Dia seorang aja boleh buat lagu tu. Nabi Ibrahim seorang aja boleh buat lagu tu. Saya kata lagu tu. Baik. Dia tak boleh bagi kat orang lain. Pasal? Ni saya nak bagi contoh. Tapi sebelum nak bagi contoh, saya bagi tahu dulu.
Kita bukan orang yang jahat suka kata Nabi ni itu jenis geng-geng ni yang kata Nabi Muhammad tak bagus, Salaman saja bagus, Nabi kita bukan jenis lagu tu. Kita dalil pun ada. Apa dia? Setengah Nabi ada lebih daripada Nabi lain. Minhum man kalam Allah. Ada yang kami bagi bercakap dengan Allah. Wa rafa'a ba'dahum darajat. Dan ada setengah yang kami angkat darjat dia. Contoh siapa? Cerita yang tuan-tuan tak tahu langsung sangat. Tapi dia tinggi darjat dia. Siapa? Nabi Idris. Allah sebut dalam Quran, wa rafa'nahu makanan 'aliyya, dan kami angkatkan Nabi Idris tu di langit yang keempat tinggi. Dia wafat di langit yang keempat. Ada di langit yang keempat peristiwa Isra Mi'raj. Nabi Adam, Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Yusuf, Nabi Idris. Mana tuan-tuan tak tahu cerita Nabi Idris? Saya yakin. Tuan-tuan tak tahu cerita Nabi Idris? Siapa Nabi Idris? Nabi Idris buat apa? Apa cerita Nabi? Apa mukjizat Nabi Idris? Tuan-tuan tak tahu. Tapi tinggi darjat dia di sisi Allah. Idris ini main daripada bahasa Arab. Idris ini main daripada bahasa Arab. Darasa. Kuat belajar. Idris. Belajar. Nabi Idris. Alaihi salatu wassalam. Okay, dalam banyak-banyak Nabi tu, kita ada ayat hujung surah Al-Baqarah. Ini dia punya pengikat dia. Tadi habaq Nabi berbeza. Tapi apa nak ikat dia supaya jangan jadi macam orang-orang yang bukan Islam yang duk hina Nabi-Nabi. Bani Israel bunuh Nabi-Nabi. Wa yaqtuluna an-nabiyina bighairil haqq. Depa bunuh Nabi ikut dan depa ya. Ni tak bagus. Kita punya ayat pengikat dia apa dah? Yang kita zikir dalam sembahyang dulu. Tapi lah ni orang semua dah tak zikir dah sampai situ. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal wa hakadha. Jadi kita takkan banding depa teruk-teruk dak. Cuma kita nak tahu. Cuba tengok Nabi Allah Yunus alaihi salatu wassalam. Baru 30 tahun berdakwah. 30 tahun. Bukan kena buat apa. Berdakwah saja yang ikut ajaran Nabi Yunus. Tuan-tuan bayang. 30 tahun berdakwah. Bukan 30 hari. Bukan 30 jam. Bukan 30 bulan. 30 tahun berdakwah. Pengikut Nabi Yunus 2 orang lah. Tuan-tuan cuba bayang, kuliah tiap-tiap hari 2 orang ada dengar. Marah kawan ni, kawan dia lah. Marah dua-dua tak main terus. 30 tahun, bukan 30 hari. Bukan 3 hari. Jadi dia ada ni sikit lah. Sian Nabi Yunus. Kalau kita mestilah. Itu yang Nabi Yunus bawa diri pergi kat laut, terjun kena telan dengan ikan paus. Betul? Cuba kalau dapat arahan lagu ni. Baru suruh dakwah 30 tahun pun. Ini 80 tahun tak ada anak tahu lah. Cerita kedua. Nabi Ibrahim. Nabi sebut dalam hadis. Ini hadis sahih. Nabi kata apa? Nabi Ibrahim tak pernah makan. Nabi Ibrahim tak pernah makan sorang-sorang. Setiap kali makan akan jemput orang miskin mai duk makan dengan dia. Gila. Gila ni. Memang terror. Bayang. Setiap kali nak duk makan, isteri masak, nak duk makan. Baik. Tak ada siapa ni. Tak ada. Tunggu. Keluar. Pergi cari. Mana orang miskin? Makan lagi. Main ni. Jom balik makan. Tiap-tiap kali makan, tiap-tiap hari. Wa Ibrahim allazi waffa. Memang orang lain tak boleh buat. Siapa boleh buat lagu tu? Tak saja tanya. Wajib ke makan dengan orang miskin? Ana pula. Dia makan lah. Kita makan lah. Rezeki masing-masing ada rezeki kita bagilah kat dia. Nabi Ibrahim tak ada. Aku nak makan mesti kena makan dengan orang miskin. Ekstra sungguh. Macam pengorbanan ni luar biasa. Tuan-tuan jangan heran lah. Pasal apa? Tawaf kena buat macam dia. Sa'i kena buat macam isteri dia. Bukan dia. Isteri dia pun sama naik. Ya dahsyat keluarga ni. Dahsyat keluarga ni. Kalau nak bincang tajuk keluarga. Ni kita bincang pengorbanan. Kita tak bincang keluarga dia. Kita tak bincang bini dia perangai lagu mana.
Anak perangai lagu mana? Nabi Ishak dalam apa nama riwayat, kalau Nabi Ishak disebut sebagai ghulamun alim, anak yang cerdik. Nabi Ismail ghulamun halim, anak yang sopan santun, beradab, berakhlak. Ini luar biasa. Dan dalam Al-Quran cerita siapa banyak? Nabi Ismail. Sebab apa? Allah lebih suka orang yang ada akhlak. Pandai-pandai dah, tak apa dah. Tapi up lagi sikit, apa dia? Yang ada akhlak. Yang halim tu Allah suka. Saya tu kita, dulu apa semua, orang yang berakhlak paling orang suka. Hamailah pandai macam mana pun. Kalau korang ajak tak jadi. Berburu ke padang datar, dapat rusa berbelang kaki. Berguru ke palang ajar, bagai bunga kembang tak jadi. Orang tak suka. 9:05 minit. Habis dah. Cukup lah. Nabi Adam tak masuk lagi. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Zaidina wa. Cerita anak Nabi Adam no, tak cerita lagi. Kata nak cerita 2 cerita no. Tapi ni pun tak habis lagi. Bina Ka'bah wa izibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Doa dia. Qala inni ja'iluka linnasi imama. Tuhan, nanti Nabi yang paling terror tu mai daripada zuriat aku. Qala wa min dhurriyyati. Mesti daripada zuriat saya. Qala la yanalu ahdi adh-dhalimin. Allah akan bagi. Wa iz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim. Allah, dia bina. Hebat dia. Tamah no. Dalam cerita Nabi Ibrahim ni, ada 2 benda yang hari ni orang sembang. Orang buat seminar sebab nak mengata pasal benda ni. Sedangkan dalam cerita Nabi Ibrahim, 2 benda ni ada. Apa dia? Hari ni orang buat seminar bincang. Boleh ke tawasul? Boleh ke pergi kat kubur apa duk minta kat orang yang dah mati? Boleh ya? Dalam cerita Nabi Ibrahim terang-terang ada. Sekali lagi saya cerita kat tuan-tuan. 1 minit 2 lah. Tak lama lah. Yang kedua apa dia? Apa duk ajak orang mai duk salam dengan orang tua-tua, ambil berkat ni untuk guru minum cawan berebut ni, apa duk ambil berkat? Dalam cerita Nabi Ibrahim Allah cerita ambil berkat. Mana? Hebat Nabi Ibrahim. Allah kata apa? Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Dan pergilah semayang kamu di tempat-tempat kaki Nabi Ibrahim pijak. Tu. Level kita. Standard kita. Allah suruh pergi semayang kat tempat kaki Nabi Ibrahim pijak. Rendahlah martabat kita. Tapi pasal apa kena pergi semayang kat tempat dia pijak? Ada apa situ? Sah semayang. Syarat sah semayang. Dah tak? Habis buat apa pergi semayang situ? Kata Masjidil Haram semuanya boleh semayang. Pasal apa? Ada dalil. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Pi ambil barakah, tabaruk yang ada di situ. Pi Allah yang ajak kita. Tak? Simple ya. Kalau betul-betul nak bincang kata ni, soalan pertama, syarat sah semayang kah kena semayang dekat maqam Ibrahim? Tak. Selain maqam Ibrahim, awak Masjidil Haram tak boleh semayang kah? Semayang. Makbul tak doa kat Masjidil Haram? Makbul. Allah turun rahmat 120. 60 untuk yang tawaf. 40 untuk yang semayang. 20 untuk tengok Kaabah. Tang mana? Maqam Ibrahim. Tak? Seluruhnya. Mana kata seluruhnya makbul doa tak? Yes. Semua tempat boleh semayang tak? Yes. Kenapa ada arahan suruh pergi dekat Maqam Ibrahim semayang? Tak ada jawapan lain. Melainkan, itu ada barakah. Pergi semayang situ. Itu arahan dia. Tak. Mana boleh ni untuk Nabi Ibrahim ya? Jangan cakap macam tu, bahaya. Kenapa? Kalau siapa cakap macam tu, mana Nabi Ibrahim dia boleh bagi apa-apa? Mana boleh? Nabi Ibrahim manusia macam kita juga. Betul tak betul? Tengok tapak kaki Nabi Ibrahim pijak. Lebih kurang saiz kaki kita. Betul tak betul? Dia manusia macam kita. Dia pun tak boleh bagi mudarat, tak boleh bagi apa-apa. Betul tak betul? Itu keimanan kita. Betul? Yes, of course. Yang bagi siapa dia? Allah. Habis itu kenapa ada haram macam tu? Itu ambil tabaruk yang pertama. Yang kedua, tu selesai jawapan saya bagi tu.
Yang kedua, orang duk kata tawasul. Orang tanya soalan, tawasul ni apa dia Ustaz? Tawasul ni kita doa macam kita mohon. Ya Allah, macam mana engkau berkatkan Syekh Abdul Qadir Jailani, berkatkanlah hidup kami. Hei, apa minta lagu tu kat Syekh Abdul Qadir Jailani? Marah lagu tu. Ada minta ke orang yang dah mati. Baiklah, ni jawab soalan saya untuk Nabi Ibrahim. Jawab yang ni dulu. Apa dia? Tahiyat akhir tuan-tuan macam mana? At-tahiyatul mubarakatuh salawatu tayyibatu lillah. Assalamualaikum ya Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sambung. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim. Kenapa kena tambah kama dekat situ? Bukan Nabi Ibrahim dah mati ya? Minta kat Nabi Ibrahim lagi buat apa? Ya Allah, selawatlah ke atas Nabi Muhammad seperti mana engkau selawat kepada Nabi Ibrahim. Pasal apa kena sebut Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim dah mati ya? Kalau nak samakan dengan dialog kita buat kat Syekh Abdul Qadir tadi. Betul tak betul? Allah dalam semayang ajak kita untuk tawasul. Dalam semayang Allah ajak kita. Sebab bukan mintakan Nabi Ibrahim, tapi barakahnya pengorbanan Nabi Ibrahim tu, derajat Nabi Ibrahim tu. Seperti mana, awak saja nak tanya, antara Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim mana lagi tinggi? Nabi Muhammad semua orang tahu, betul tak betul? Ya Imam Ar-Rusli ya Sanadi. Betul tak betul? Imam kepada segala Rasul, Nabi kita. Mana pula ada Nabi Ibrahim? Tapi kerana ada darjat Nabi Ibrahim tu, apa bacaan dalam sembahyang kita? Ya Allah, selawat dan salam untuk Nabi Muhammad seperti engkau selawat dan salam kepada Nabi Ibrahim. Habis kenapa minta ke orang mati? Bukan Nabi Ibrahim mati lah. Benda senang ya. Siapa semayang tahu. Hak tak semayang aja tak. Hari ni buat bincang apa buat form ni. Ikut Habib-Habib ni semua sesat minta ke orang mati. Habis tu dalam tahiyat akhir tu benda. Betul tak betul? Selawat tu tak baca ketika semayang jenazah, tak hantar jenazah pergi kubur. Betul tak betul? Takbir kedua, betul? Allahu Akbar, Fatihah, Allahu Akbar, tahiyat tu kita baca, betul? Selawat tu kita baca. Terang-terang ada tawasul dekat situ. Kama, bukan sekali, 2 kali. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa sayyidina kama barak ta'ala sayyidina Ibrahim. Betul? Berkat ada kat situ Ayuh hakadha. Benar senang aja. Rukun tu selawat 9, 10. Lah ni saya cerita tuan-tuan faham lagi. Faham balik Saya nak bagi tuan-tuan faham faham kita balik lah. Senang. Tak cukup. Dah ada ustaz lagi tadi ada tengok jadual penuh ustaz kat situ tadi. Nabi Adam lain kali lah. Nabi Adam lain kali lah. Baik. Wallahu a'lamu bissawab. Cerita dia, bulan ni bulan yang banyak pengorbanan. Cerita korban Nabi Ibrahim saja pun tak habis. Tak habis. Mana habis? Tak ada pun. Sekianlah cerita Nabi Ibrahim. Mana ada? Tak sampai. Betul tak? Tak ada. Tak habis lagi. Tak cerita lagi dia dengan anak dia. Tak lagi anak dia menikah lagi. Macam mana dia nak tengok keluarga anak dia? Lepas tu sekali lagi anak dia turun lagi. Sekali macam mana dia wafat? Wafat Nabi Ibrahim macam mana? Tak cerita lagi. Tak ada. Tak ada habis. Korban Nabi Ibrahim pun tak ada habis. Tu pun berapa banyak. Ringkas-ringkas saja. Sebab banyak. Luar biasa keluarga mereka. Luar biasa. Sebab tu menjadi contoh toladan kepada semua. Sebab tu Nabi kita kalau tengok Nabi Ibrahim ya, luar biasa Nabi kita. Sebab tu muka Nabi kita, irah-irah Nabi Ibrahim. Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia irah-irah Nabi. Nabi habaq sendiri. Masa peristiwa Isra' Mi'raj, Nabi nenek-nenek. Nabi kata, aku sampai dekat langit ke-7. Aku nampak Tok Wan kita, Ibrahim, semayang dekat tiang arash. Muka dia macam muka aku lah. Nabi sebutlah hadis dia. Nabi muka dia. Nabi bangga. Sebab Nabi Ibrahim ni lain cerita dia. Lain sangat. Kalau tuan-tuan baca menerusi cerita dia satu persatu. Nabi Musa lain. Nabi Musa untuk belajar hidup.
Nabi Ibrahim bukan untuk belajar hidup ni, memang belajar jadi hamba betul. Nak belajar hidup kena belajar dengan Nabi Musa. Sebab tu Nabi Musa saja yang berani tegur pasal semayang 50 waktu. Betul tak betul? Sebab dia tahu nak hidup ni, kalau Nabi Ibrahim dapat 50-50. Faham tak? Faham tak? Sebab tu Nabi Ibrahim dia tak masuk campur bab tu. Muhammad dapat berapa? 50. Standpoint. Main-main kat Nabi Musa. Muhammad berapa? 50. Hui! Naik balik. Umat aku pun tak tahan. Takkan umat hang boleh buat. Sebab tu belajar hidup. Sebab tu kita kalau ada masalah nak belajar, jangan tengok Nabi Ibrahim, nanti kita down. Kita tak boleh. Kita tengok, oh Allah ni terror sangat ni. Tapi kita tengok Nabi Musa. Nabi Musa menjadi. Sebab tu Nabi kita, kan Nabi kita punya hidup kan lagu tu. Ada naik turun. Sebab tu cerita Nabi Musa paling banyak dalam Quran. Nama Nabi Musa dalam Quran paling banyak. 35 kali lebih kurang lagu tu. Nama Nabi Musa dalam Quran. Nama Nabi Muhammad 5 kali ya. Sebab cerita Nabi Musa tu menghidupkan Nabi Muhammad punya jiwa. Sebab bila kenal Nabi Ibrahim tak boleh. Dia dapat arahan, down tak nak, buat. Dia jenis lagu tu. Wa Ibrahim alladhi waffa. Ada cerita dia yang tu lah. Wallah lah. Makan pun tak makan seorang. Itu cerita dia. Dahsyat cerita dia. Wallahu a'lam. Minta ampun, minta maaf lah tuan-tuan. Saya tahu tuan-tuan nak dengar cerita lagi, tapi tak apalah, kita mengaji sikit-sikit lah. Yang mana dapat, yang mana tak dapat, khalas. Tak apa, mengaji lagi teruskan. Panjang ni baru malam ketiga. Ada lagi 7 malam lagi. Tuan-tuan boleh bincang lagi cerita-cerita pengorbanan Nabi Ibrahim dan juga peristiwa korban anak Nabi Adam alaihissalatu wassalam, iaitu Qabil dan Habil. Itu pun dramatik cerita dia. Macam mana dia ambil dia punya kibah dia satu-satu, letak ambil. Dia ada dramatik dia. Dia memang hadis Nabi. Semuanya hadis Nabi. Nabi yang riwayat kat kita. Nabi cerita kat kita. Semoga Allah Ta'ala berkati tuan-tuan. Saya mewakili Yayasan Islam Darul Ihsan ucap terima kasih banyak-banyak tolong sumbang ke anak yatim. Happy mereka hari tu hari raya. Seronok mereka, tuan-tuan tak tengok. Kami bagi sumbangan kat mereka. Masya Allah. Raja muda mai bagi kat mereka sumbangan. Seronok mereka. Beli baju raya apa semua. Terima kasih. Semoga Allah berkati dan murahkan rezeki tuan-tuan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jom kita tutup dengan selawat Adnani, iaitu Salla alaika Allah. Boleh Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu sallam alaihi hadzal ghulama tayyibal ardani. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Terima kasih semua. Dan semayang sama-sama, saya kita doa insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.